أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kembali bersiaran pada pagi ini, pagi Khamis 29 Disember 2022 di penghujung tahun 2022 ini, dan bersamaan juga dengan 5 Jamadil Akhir 1444 Hijri. Dan tajuk yang cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan pada pagi ini, iaitu topik sirah tokoh hadis Imam Abu Dawud rahimahullah. Siapakah beliau? InsyaAllah kita akan sama-sama bicarakan bersama dengan tetamu ataupun bintang ilmuwan kita yang telah pun bersama-sama di studio pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Rozali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan Anas. Macam lama tak bersiaran Ustaz. Ya, betul. Dan alhamdulillah pada pagi ini Ustaz, semestinya banyak perkara akan kita kongsikan kepada para penonton untuk sirah tokoh hadis Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan sedikit info kepada para penonton, hadiah khas hampir 50 e-book percuma untuk semua penonton Tanyalah Ustaz di madatcenter.com. Sihir Pemusnah Syurga, Klinik Al-Fatihah, Kaedah Mudah 5 Minit Hafal Al-Quran, Diari Solat Anak, COIN, Diet Cara Rasulullah dan banyak lagi. Tingkatkan ilmu pengetahuan sambil meninjau perkembangan Murtaza Dakwah Center, yakni sebuah pusat komuniti Islam dinamik mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030, Murtaza Dakwah Center, di sini kecintaan Islami bermula. Itu info untuk anda para penonton Tanyalah Ustaz. Jangan lupa untuk dapatkan e-book ini, disediakan khas secara percuma. Baik, alhamdulillah Ustaz. Untuk siaran kita pada pagi ini tidak lengkap sekiranya kita tidak mengalu-alukan kepada sahabat kita untuk menghantarkan soalan ataupun kemusykilan. Bagi anda yang menonton menerusi FB Live, anda boleh tekan butang kongsi dan tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen pada poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan juga Tanyalah Ustaz juga bersiaran menerusi TV3 dan juga TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus yang menonton sehingga ke hujung rancangan, dan siapa yang ingin menghubungi, insya-Allah kita alu-alukan talian yang tertera di kaca TV anda, hubungi talian tersebut. Dan cerita tentang Facebook Ustaz, sedikit info juga kepada para penonton, pesanan khas daripada MC-MC mengenai berita palsu. Ini tentang media sosial Ustaz terutamanya. Baik, sebarang perkongsian atau penyebaran berita palsu adalah suatu jenayah. Pastikan berita yang dikongsi adalah sahih dan benar. Fikir dahulu dan pastikan maklumat tersebut sahih sebelum disebarkan kepada kenalan anda di media sosial. Jangan babitkan diri anda sehingga boleh menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Semak sebelum sebar. Tu antara info daripada MC-MC mengenai berita palsu, insya-Allah. Baik Ustaz, kita masuk kepada topik kita untuk mukadimah pada pagi ini untuk tokoh hadis Imam Abu Dawud rahimahullah. Fayatafadhal mashkur. Okey, baik. Terima kasih Dai Anas ya. Mohon izin saya nak mulakan dengan lafaz yang mulia yang dianjurkan kepada kita sesama kita. Kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mohon agar setiap apa yang dibicarakan ini dan majlis ini di dalam pelindungan Allah dan jauh daripada syaitan yang direjam. Amin ya Allah. Saya menuturkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Dan pastinya saya penonton ya ingin mengharapkan agar walaupun mungkin kita tak selama sentri yang duduk mengaji, tetapi kita nak dalam tempoh rancangan Tanyalah Ustaz ini dilimpah kita dengan keberkatan. Saya mulakan juga dengan Bismillahirrahmanirrahim.
dan kita positifkan hidup kita dengan puji, dan puji yang paling mulia adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tuturkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya kira sempurnalah sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita mulakan sesuatu dengan melafazkan salatan wa salaman daimain mutalazimain ila habibina nabiyyina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah dan Yanas, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berbincang, dan sebelum mungkin Dayang Anas akan mula orang kata apa menggerudi apakah bentuk perbincangan kita, marilah sama-sama kita lantunkan doa bersama-sama ya yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Doa yang dianjurkan kepada kita, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una rabbi zidna ilma. Wahai Allah, Engkau berilah manfaat atas apa ilmu yang telah Kau berikan kepada kami. Amin, Allah. Dan berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin, Allah. Dan kemudian ya Allah, tambahkanlah kami ilmu. Amin, Allah. Dan kemudian sebagai pelengkap juga, marilah kita menadah tangan dan berdoa pada Allah 3 perkara asas penting dalam hidup kita, seperti yang terdapat dalam hadis Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, berilah kepada kami semua ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Berilah kepada kami semua ya Allah rezeki yang baik ya Allah. Dan berilah kepada kami ya Allah amal kami yang diterima oleh-Mu ya Allah. Jadi dan Anas ya, dengan doa tadi kita harap kita hamba Allah yang fakir, yang lemah ini dan dhaif ini, Allah akan pimpin, Allah bantu kita. Apatah lagi saya kira tuan-tuan dan puan-puan yang duduk bersama di hadapan televisyen, di hadapan apa tu phone, ya, yang lebih canggih sikit, ya, boleh berkomunikasi di FB live. Semuanya mengharapkan adalah kebaikan di sisi Allah. Jadi kita serahkan kepada Allah, dan saya kira itu mukadimah yang kita harap Allah dengar daripada kita, dan Allah tunaikan buat kita secara khusus bagi para pencinta tanyalah ustaz, insya-Allah. Allahu akbar, insya-Allah, tabarakallah. Baik, tokoh hadis Imam Abu Daud rahimahullah, dan sebentar tadi ustaz telah pun bersama-sama membawa kita ke dalam satu dimensi kehambaan yang sebenar, iaitu kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, dan majlis kita mudah-mudahan pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik ustaz, secara ringkas untuk rumusan awal, siapakah tokoh hadis yang kita bicarakan ini, iaitu Imam Abu Daud rahimahullah ustaz? Baik, sebelum mungkin saya berbincang, saya tiba-tiba teringat satu hadis dari Anas ya. Yang sampai kepada kita daripada Thauban radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingatan kepada kita semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idzin qala bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail wa la yanza'anna Allah min sudur aduwikumul mahabata minkum wa la yaqzifanna Allah fi qulubikumul wahan. Qalu ya Rasulullah wa mal wahnu? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis rawahu Sulaiman ibn al-As'ath. Baik, saya tak macam nak menerangkan tajuk hadis itu tetapi mungkin Dayang Anas saya nampak macam menghayati hadis tadi ya. Mungkin bagi kita nak memulakan perkongsian, bila saya katakan bahawa diriwayatkan hadis ini oleh Sulaiman ibn al-As'ath, mungkin apa komentar sedikit ya Dayang Anas agaknya. Saya dapat dua ustaz. Yang pertama wahan tu saya macam pernah dengar tu. Yang tu. Kemudian yang kedua yang Abu al-As'as. Itu kalau surah Al-As saya bisa dengar ustaz, tapi kalau nama itu tokoh itu saya tak pasti ustaz. Mungkin sedikit pencerahan daripada ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin Dayang Anas saja dia macam supaya para penonton ya Sulaiman ibn As'ath tak biasa dengar kan. Betul. Tetapi semua yang dikasih sekalian, sebab topik kita hari ini adalah tentang Imam Abu Dawud.
Jadi sebenarnya Sulaiman ibn As'ath adalah merupakan Abu Daud tu sendiri. Jadi sebab tu kadang-kadang mungkinlah Dai Anas ni kalau orang kata tiba-tiba ada Encik Anas datang. Saya tak mari datang kepala tapi sebut Dai Anas terus ingat kan. Kat Malaysia ni rasanya kalau sebut Dai Anas terus datang teringat. Tapi kalau sebut Anas tu banyak kan. Ramai sangat. Ramai. Jadi begitulah Abu Dawud. Bila kita sebut Abu Dawud, maka dia sebenarnya nama diberi adalah Sulaiman ibn al-As'ath ibn Ishaq ibn Bishir al-Azdi as-Sijistani, ya. Mungkin juga ada yang bertanya, ya, adakah anak dia bernama Dawud, maka kemudian dia mendapat kunyah Abu Dawud. Ya, kebiasaan kita lah, atau kebiasaan orang Arab lah. Kebiasaan kita taklah, kita jarang buat kebiasaan ni kan. Kebiasaan orang Arab, kalau anak dia nama Dawud, maka dia mungkin namanya Abu Dawud. Jadi adakah anak daripada Sulaiman yang kita bincang ni ada namanya Dawud? Baik, kita mendapati bahawa kalau kita ingat sikit lah, ini kita mungkin orang kata perbincangan. Kalau kita sebut Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi namanya adalah Zakaria ibn Sharaf, tetapi gelarannya adalah Abi Yahya. Jadi gelarannya Abi Yahya. Jadi rupanya orang Arab, ya, menjadi kebiasaan secara simai mereka adalah apabila kalau nama seseorang itu Nabi dan ayahnya Nabi, maka mereka, contohnya Sulaiman, maka mereka akan namakan diri mereka adalah Abu Dawud. Jadi kalau mungkin para penonton kita nanti ada di sini nanti yang namanya Sulaiman, boleh cepat dia, Masya Allah, siapa nama? Nama saya Abu Dawud. Ya. Kalau namanya adalah mungkin Zakaria, nama saya adalah Abu Yahya. Ya. Nama saya ada, ni Haji Ismail call kita nanti agaknya. Ya. Jadi lepas ini siapa nama? Abi Ibrahim. Nabi Abi Ibrahim. Dah dapat tu momentum tu. Dapat momentum kan. Jadi begitu merupakan kebiasaan bagi orang Arab yang mereka itu punya kunyah. Ya. Kunyah maknanya satu gelar yang khusus yang apabila ada Abu. Jadi secara mungkin sebelum kita masuk, lebih baiklah bila kita nak tanya jumpa orang kan, tentu kita tanya siapa nama, ya. Takkan tiba-tiba jumpa Dai Anas gaji berapa? Tak pernah buat dia orang. Tak molek sikit. Tak molek sangat tu kan. Jadi nama itu biasa kan. Jadi kemudian ataupun Dai Anas mari mana? Jadi mesti orang tanya datang daripada mana Imam Abu Dawud. Dan tadi kita mendengar kalimat Sajistani, ya, As-Sajistani. Jadi mungkin kalau yang biasa tengok cerita Piramli, tak tersebut oleh Piramli tentang As-Sajistani. Mungkin kalau dia melihat kitab tentang ini, mungkin dia akan sebut apa tu, Turkistan, akhirnya Sajistani. Sajistani. Dia akan masukkan, ya. Jadi As-Sajistani adalah merupakan tempat lahir bagi Imam Abu Dawud, dan dia terkenal sebagai seorang Basrah kemudiannya. Nanti insya-Allah kita akan bincang bagaimana rehlah perjalanan ilmunya yang mengkagumkan kita dan sangat memotivasikan, terutama saya kira para penonton setia rancangan Tanya Ustaz ni mungkin akan terkobar semangat untuk seperti Imam Abu Dawud dalam dahaga dan laparnya terhadap mencari ilmu pengetahuan dan bagaimana menjadikan ilmu pengetahuan itu lunak untuk didengar oleh orang ramai. Dan lahir pada tahun, gambarannya adalah lahir pada tahun 202 Hijrah. Maknanya kalau Nabi itu hijrah 200 tahun kemudian, maka lahirlah yang kita katakan Imam Abu Dawud, dan wafat pada tahun 275 Hijrah, dan wafatnya adalah di Basrah ketika berumur sekitar 76 tahun. Dan apabila sebut Imam Abu Dawud, insya-Allah, ya, perlahan-lahan kita akan berbincang, maka spontan daripada kita teringat salah satu peninggalan yang walaupun dia telah meninggal tahun 275 dan kita berada pada 1000 tahun lepas daripada beliau, hari ini orang masih menyebut namanya. Dan inilah yang saya yakin insya-Allah seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila mati anak Adam, putus segala amalannya melainkan 3 yang akan mengalir. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua Imam Abu Dawud sedang menunjukkan kepada kita motivasi bahawa antara benda yang mengalir adalah yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan oleh orang dengannya, insya-Allah, ya. Jadi pada masa beliau, pada zaman beliau, maka ulama berkata
dia adalah ulama yang paling alim di zaman dia. Maknanya di zaman dia tu, sekitar dia lahir itu, dia adalah ulama paling alim. Hari ini kalau kita dengar seorang ulama pun kita kata datang ke Malaysia pun kita teruja kan. Tetapi cuba bayang seluruh dunia yang ketika ilmunya tinggi, ya. Kalau hari ini mungkin mudah aja kan, sebab orang tak ada ilmu, bila tak ada ilmu datang seorang orang kata ulama dah kan. Kena kaji dulu. Tetapi di zaman ketika ilmu yang sangat memuncak dan kemudian ada orang disebut paling alim, maknanya memang orang yang betul-betul paling alim. Jadi dia maka disebut sebagai imam ahlul hadis di zaman dia. Dan yang menarik nanti insya-Allah kita akan mendapati bahawa bukan sekadar ketokohannya dalam bidang ilmu hadis, tetapi bagaimana pujian daripada Sunan Abu Daud itu akan menyelahkan betapa faqihnya dia. Ya, satu cabang ilmu lagi yang jarang secara automatik ada pada seorang ulama hadis, mesti datang kemudian adalah seorang yang sangat faqih. Maknanya seorang yang sangat mendalam pula dalam bidang ilmu fiqh dia. Dan di samping beberapa kepakaran ilmu yang lain. Jadi kita harap kita sebut nama, sebab kan kita biasa dengar inda dzikri salihin tanzilur rahmah, sebut nama orang baik akan turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah banyak lagi akan kita kongsikan untuk mukadimah itu antara yang telah dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Selepas ini insya-Allah kita akan raikan soalan daripada sahabat kita. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali dan untuk kita sama-sama meneruskan diskusi ataupun perbincangan untuk tokoh hadis Imam Abu Daud rahimahullah. Baik, tadi sebentar tadi Ustaz telah pun menceritakan kepada kita secara gambaran awal siapakah namanya ataupun siapakah Imam Abu Daud, walaupun nama asalnya ialah bukan Abu Daud, tetapi kenapa dikurniakan kunyah ataupun gelaran seperti itu telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Dan kini Ustaz, tibalah masanya untuk kita raikan soalan daripada sahabat kita, kerana tajuk program kita pun Tanyalah Ustaz. Jadi kena tanya soalan lah. Jadi ini soalan yang pertama daripada sahabat kita Muhammad Hafizi Hafiz di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya Ustaz, apakah amalan keluarga Imam Abu Daud rahimahullah semasa beliau masih kecil sehingga beliau sangat cerdik dan cepat belajar tentang ilmu hadis agar menjadi panduan kepada ibu bapa pada hari ini untuk menjadikan mereka seorang yang cerdik pandai dalam bidang agama dan menjadi ulama di Nusantara ini? Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz, biar tahu jangan keliru. Itu tips ni Ustaz, panduan. Allahu Akbar ya. Baik, terima kasih kepada akhi Muhammad Hafiz ya. Baik, daripada soalan itu kita dapat satu gambaran dan dia juga memberi kefahaman kepada kita. Sebenarnya anak-anak ini dia adalah sebenarnya produk daripada bentuk keluarga itu sendiri. Acuan dia ya. Maknanya adalah kalau kita tengok pada Imam Abu Daud sebagai contoh, seluruh keluarganya adalah mereka adalah orang yang meriwayatkan hadis. Ayahnya adalah merupakan periwayat hadis. Maknanya cuba bayang bahawa kalau ayah juga seorang periwayat hadis, maknanya seorang yang memang pergi menuntut, menekuni untuk mendapat hadis untuk diriwayatkan, maka pastilah benda itu akan terpancar kepada anak-anak. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada situ adalah sebenarnya kalau kita nak anak kita jadi baik, jangan suruh dia baik, tapi baikkan diri kita, anak kita akan menjadi baik insya-Allah. Kalau kita nak anak kita pandai, maka kita tunjukkan bagaimana cara pandai tersebut. Bukan hanya mungkin kita melayan kepada apa yang ada di media sosial ya. Apatah lagi yang penuh dengan fitnah, dengan kata mengata ya. Jadi anak kita dia melihat kita. Sebab anak tak faham
apa yang kita cakap, tetapi dia faham apa yang dia lihat. Jadi saat dia lihat ayah dia menekuni hadis, saat melihat ibu juga duduk bertalaqi, bukan sekadar Quran tetapi hadis, kemudian adik-beradik juga dalam halaqah yang sama, yakinlah bahawa sebenarnya akan terbentuklah macam Dai Anas kata tadi, acuan tersebut, maka dia akan keluar sebiji macam acuan tersebut. Bahulu Ustaz. Dia tak akan keluar lain-lain donat itu. Allah Akbar. Jadi kerana itu masya-Allah pada saya tanggungjawab untuk lahir anak semuanya adalah kepada ibu dan ayah, ya, sebagai benda yang pertama. Ya, ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis riwayat Bukhari tentang kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a, ya. Hal tuhisu fihi min jada'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maknanya bersih. Maknanya kitalah yang membentuk acuan bagaimana bagi dia. Jadi insya-Allah saya kira daripada kita mempelajari tentang Imam Abu Dawud dan soalan daripada akhi Muhammad Hafizi Hafiz, menyedarkan balik, menyentak kita balik, sebab kadang-kadang kita ni cepat dan yang Anas hilang stamina, bukan tak nak kita tak sekuat mak ayah kita dulu. Mak ayah kita walau penat macam mana pun dia akan ada jalan, dia ada waktu. Dia tak belajar parenting pun. Dia tak belajar, tak masuk kursus parenting yang kena bayar berapa ribu, tak. Tetapi masya-Allah skill parenting dia, ya Allah. Stamina dia nak mengajar kita, bawa kita ke masjid, ya. Tetapi kita bila kita habis stamina balik rumah tengok anak pun dah tak larat, ya. Kadang-kadang just kalau nak ambil orang kata manis mulut, apa khabar hari ni, okey tak, belajar kelas cikgu okey tak? Okey, alhamdulillah. Ya, anak nak begitu sebenarnya tak berapa okey. Tapi dia tengok cara kita tak berapa nak minat. Jadi stamina kita tu tak ada. Jadi kita harap doalah dengan semangat daripada tokoh yang kita bincangkan, bukan seorang sebenarnya, mewakili daripada keluarganya, dan kita yakin, ya, kita yakin bahawa apabila, sebab dalam Islam ni ada satu kaedah yang kita faham bahawa ad-dallu ala khairi kafa'ilih. Maknanya mak ayah yang membentuk sehingga terbentuk acuan, maka lahir Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud buat kitab sunan dan beberapa kitab yang lain dibaca oleh manusia sampai pada hari ini. Bukan sekadar Imam Abu Dawud yang dapat pahala, mak dapat pahala, ayah dapat pahala, sebab dia membentuk anak-anak tersebut. Inilah peluang yang kita patut dapat. Sebab ramai kan kita kata lah kita bukan ulama. Tak, kita berpotensi melahirkan ulama, tapi membentuk acuan itu terpenting. Insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan khususnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah di seluruh dunia, termasuklah saya yang berbicara ini dan kita semua, untuk kita membimbing anak-anak kita di zaman yang penuh dengan ujian dan cabaran, insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita teruskan lagi dengan soalan daripada Mas Niza di Facebook. Benarkah Imam Abu Dawud rahimahullah bukan sahaja seorang ulama hadis terkemuka, tetapi juga pakar mengarang pantun dan sajak ataupun syair, Ustaz? Dan yang kedua, apakah bentuk cabaran yang dilalui oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ketika mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Mohon pencerahan ilmu dan terima kasih Fadil Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi pada Mas Niza, ya. Benarkah Imam Abu Dawud bukan saja seorang ulama hadis terkemuka, tapi juga pakar mengarang pantun dan sajak? Okey, mungkin sastra, mungkin bila sebut pantun dan sajak terbayang sebab pantun ada dia punya rima dia punya disiplin dia tersendiri, ataupun sajak mesti ada dia punya tersendiri. Mungkin yang dimaksudkan di sini syair, ya. Dalam bahasa Arab disebut sebagai syair. Baik, apabila kalau kita membaca tentang seseorang ulama, apabila dia mahir tentang dia boleh merupakan seorang yang mahir dalam bidang syair, menunjukkan dia adalah pakar dalam soal bahasa. Sebab bahasa Arab itu kita tahu dia punya sastranya sangat tinggi. Wazan dia punya disiplin dia begitu banyak, cabang-cabang dia. Jadi bila dia menempatkan diri sebagai seorang yang bercakap dengan syair yang sangat bagus, membayangkan kepada kita bahawa dalam kepalanya, dalam dirinya lengkap ilmu alat, ya, yang disebut sebagai ilmu alat. Ilmu alat ni ialah sebab ilmu tu satu, hadis tu satu, tetapi ilmu alat tu satu perkara yang lain. Dia macam kereta lah. Kereta tu satu, tetapi kalau pancet tayar tepi jalan, saya tak tahulah kalau Dai Anas boleh angkat macam tu je pusing dengan tangan sekeru kan. Mesti ada
Alat. Kalau kita tertinggal dia punya pembuka tayar tu, duduklah tepi jalan tu 24 jam kalau tak ada bantuan daripada tersadailah. Maknanya begitu juga hadis, begitu juga Quran, begitu juga ilmu. Tetapi kalau ulama itu tidak punya ilmu alat, dia walaupun untuk satu skru yang kecil macam tayar tadi, dia takkan boleh pergi. Dan yang membahayanya adalah di jalan juga sebab tak ada ilmu alat tersebut. Jadi bila sebut tadi Mas Niza, bila dikatakan bahawa Imam Abu Daud seorang yang mahir dalam bidang syair, untuk memberi satu mesej lain bahawa dia seorang yang alim dalam ilmu alat. Dan bila alim dalam ilmu alat, memahami apa kehendak bahasa yang sebab sumber ilmu pastinya daripada Al-Quran dan hadis, dan Al-Quran dan hadis adalah dalam bahasa Arab. Dan kemudian inilah diperturunkan oleh para ulama kita, sehingga kita dapati kalau di pondok-pondok terutamanya pengajian mereka sangat menekankan soal ilmu alat, sehingga mereka dapat menghafaz matan-matan dalam matan-matan nahwu, saraf, balaghah, badi', bayan dan segala macam ilmu-ilmu alat. Tujuannya bukan untuk menjadi seorang penyair, tetapi nak boleh memahami apakah kehendak daripada kitab ataupun hadis yang dikatakan tersebut. Yang kedua, cabaran ya. Cabaran, Ustaz. Baik. Kita tahu bahawa kalau 200 tahun lepas Nabi SAW, bermaksud bahawa zaman itu dah bermulanya zaman fitnah yang masuk ke dalam ajaran Islam. Dan apabila dikatakan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah, kalau kita tengok dalam Talbisu Iblis Imam Ibnu Jauzi bila menerangkan tentang tipu daya ataupun talbis iblis tersebut, maka dia merosakkan adalah yang dimaksudkan bid'ah di peringkat awal adalah bid'ah dari sudut pemikiran. Maknanya tentu sekali Imam Abu Daud juga berhadapan dengan cabaran yang sama. Ialah ketika dunia Islam kian berkembang, sebab zaman itu Islam kian berkembang, kemakmuran kian melimpah ruah, maka pada ketika itu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia melainkan mereka berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kerana itulah peranan ulama-ulama hadis seperti Imam Abu Daud yang pula faqih pastinya sangat membantu. Kerana itulah kadang-kadang peranannya apa dia? Mempertajam dan memperkasakan ilmu. Itu cara bagaimana kita nak memperkuatkan. Bukan hanya kita menjerit, tetapi seperti tin yang kosong. Nampak hebat kita memperjuangkan daripada fitnah datang kepada Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi rupanya tak ada isi di dalam. Dan bila tak ada isi di dalam, maka kita tidak punya kekuatan. Contohi Abu Daud, kita semua mencontohi Abu Daud yang mana perkasakan ilmu. Sebab itu kita akan dapati bahawa perjalanan hidup Imam Abu Daud adalah perjalanan ilmu. Sebab dengan ilmu lah, dan yang penting bukan sekadar ilmu. Tadi kita dah baca doa di peringkat awal diajar oleh Nabi SAW. Yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau dengan ilmu yang bermanfaat, dia akan dapat mempertahankan akidah umat ini daripada dirosakkan oleh apapun anasir yang datang. Betul. Wallahu a'lam. Saya tertarik bila Ustaz sebut tadi tentang skala penguasaan bahasa yang dimiliki oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Dulu masa minta kerja tu, majikan dia akan tanya, okey, bahasa Melayu awak penguasaan kalau 1 sampai 5 awak berapa? Jadi teringat itu. Kadang-kadang dia tebuk dengan pantun saja ataupun peribahasa. Awak tahu tak apa maksud sekilas ikan di air sudah aku tahu mana jantan mana betina. Itu bahasa ibunda kita, Ustaz. Apatah lagi ini bahasa Arab yang memiliki falsafah ataupun memiliki seni yang sangat luar biasa, Ustaz. Inilah antara kepintaran yang dimiliki oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Baik Ustaz, saya nak belajar syair Arab lepas ni Ustaz, insya-Allah. Baik, kita raikan soalan yang berikutnya daripada Pak Suli Romli yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, ketika hayat Imam Abu Daud rahimahullah, berapakah kitab karangan beliau yang dapat menjadi rujukan ilmuwan dan para cendekiawan sehingga ke hari ini, dan dalam usia berapakah beliau telah mengumpulkan hadis-hadis sahih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Baik, terima kasih Pak Suli Ramli yang alhamdulillah saya kira mengajak kita memikir. Sebab ulama ini kata Nabi, mereka adalah pewaris para nabi, dan pastinya nabi-nabi itu tidak meninggalkan harta, yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Jadi kalau nak merujuk kepada di tangan saya ini sebenarnya adalah syarah kepada Sunan Abu Daud oleh
Ibn Raslan yang menuliskan tentang jumlah kitab-kitab yang diturunkan, yang ditinggalkan oleh Imam Abu Daud, begitu banyak sebenarnya. Dan yang paling terkenal, supaya nanti takut dalam banyak kita terlepas apa yang terpenting dalam kitab tersebut, dalam kitab yang ditinggalkan oleh Imam Abu Daud adalah Sunan Abu Daud. Dan perlu kita ingat bahawa Sunan Abu Daud, ya, bila kita menekuni bidang ilmu hadis ataupun kita semua yang melihat orang belajar ilmu hadis, kita tahu bahawa kita biasa dengar Imamul Bukhari, kita dengar Imam Muslim. Dan dalam ranking ilmu hadis, maka yang tertinggi menurut pendapat ulama yang disepakati bahawa yang paling tinggi dalam bidang ilmu hadis adalah Imamul Bukhari. Yang kedua tertinggi adalah Imam Muslim. Dan kita tengok siapakah duduk pada kedudukan yang ketiga. Dan alhamdulillah pagi ini kita sedang mendengar bahawa duduk dalam ranking yang ketiga dari sudut kanannya dalam bidang peninggalan ilmu hadis adalah Imam Abu Dawud. Baru lepas tu barulah turun pada murid juga Imam An-Nasai, turun pada muridnya Imam Tirmizi, kemudian turun kemudiannya kepada Ibnu Majah sebagai contoh. Jadi kita mendapati bahawa sebenarnya Imam Abu Dawud meninggalkan begitu banyak kitab-kitab. Yang pertama tentang ilmu hadis, itu yang paling utama dan itulah bidang kepakaran asalnya, utamanya. Dan kemudian kerana dia adalah murid kepada Imam Ahmad ibn Hanbal, ya, pengasas kepada mazhab Al-Hambali, maka kita akan dapat melihat, dia mengupas tentang masail-masail, permasalahan yang ada dikupas dan dibahaskan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dari sudut fiqahnya. Dan begitu juga banyak lagi lah beberapa marasil, dia membuat beberapa kitab yang lain. Dan kalau tanya pula berapakah umurnya pada ketika itu, kita boleh mendapati bahawa dalam catatan Ibn Raslan menyatakan bahawa dia telah mula mengembara untuk mula meneroka ilmu ketika berumur 18 tahun, form 6, form 6. Dan dia mula mengarang pada 20 tahun, umur 20 tahun. Dan dia untuk mengarang sunan saja dikatakan bahawa dia mengambil masa selama 20 tahun. Dan dia mengambil daripada segala para ulama yang dia dapat, sebab kita tahu dalam ulama hadis mereka perlu mencari guru tersebut. Mereka tak boleh jumpa dalam FB dan kemudian dikupas, melainkan dia sendiri bertalaqi dengan guru tersebut, diijazahkan guru tersebut, maka barulah dia juga termasuk dalam rantaian rawi tersebut. Barulah dia boleh meriwayatkan, dia layak untuk meriwayatkan sebab dia ada dalam rantaian terakhir. Jadi kita mendapati bahawa Imam Abu Daud menghabiskan masa yang begitu banyak. Dan saya kira kitab yang paling masyhur dipegang oleh kebanyakan ulama, maka tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Abu Daud. Maknanya dia bermula daripada umur yang sangat muda, ketika anak-anak kita masih main game lagi, 18 tahun, yang mungkin biarlah dulu kan, relax kan, bagilah peluang dulu. Tapi rupanya sampai 50 tahun masih lagi main game, ya, sebab dia relax daripada dulu tu. Jadi apa yang kita dapati, Imam Abu Daud mengajarkan kepada kita bagaimana, ya, asyab man syabba alai syai'in syabba alaih, ya, seperti kata dalam syair, man syabba ala syai', barang siapa yang bermuda-muda dia dengan sesuatu perkara, syabba alaih, maka nanti bila dia beruban tua, macam itulah dia sikap dan amal dia. Kalau bermula-mula dengan daripada kecil, daripada muda lagi dah meneroka ilmu pengetahuan sampai umur 70 lebih, maka dia masih lagi meneroka ilmu pengetahuan. Begitulah sebaliknya, orang yang mungkin lara dan lalai, maka daripada kecil dia lalai sampai tua rupanya lalai, wal iazubillah. Allahu akbar, disebut sebagai ghaflah tu Ustaz. Insya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita semua dan diberikan kita kekuatan untuk kita mencontohi akhlak Imam Abu Daud rahimahullah. Dan Ustaz dan juga sedang penonton, jangan ke mana-mana, banyak lagi akan kita bicarakan. Terus setia menonton Tayalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tayar Ustaz. Biar tahu, jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi pada pagi Khamis ini di penghujung Disember ini. Kita telah pun berada pada 29 Disember 2022. Masih lagi kita membicarakan topik tokoh hadis Imam Abu Daud rahimahullah. Dan para penonton telah pun kita kupas dan juga kita jawab soalan daripada sahabat kita, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil, bintang ilmuwan kita Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali. Dan bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, anda boleh tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, komen pada poster yang telah pun disediakan. Dan paling mudah anda boleh terus hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi. Sama-sama kita bantu sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik Fadil Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada Jura Azlin Sufyan di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Imam Abu Daud rahimahullah pernah meriwayatkan satu hadis berkenaan seseorang yang berilmu tetapi menyembunyikan ilmu tersebut. Apakah akibat bagi orang yang tidak berbagi ataupun berkongsi ilmunya dan balasan yang Allah Ta'ala sediakan kepada mereka? Dan yang kedua, bagaimanakah karakter atau sosok Imam Abu Daud rahimahullah ketika menuntut ilmu yang boleh kita tanamkan kepada anak-anak generasi kita? Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Dua soalan yang saya kira cukup menarik untuk kita kupas pada pagi ini, Al-Fadhil Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada Jura Azlin. Kalau saya boleh menyentuh balik tadi, Pak Suli Ramli tanya tentang kitab kan. Yeah. Baik, kalau menurut Syarah Ibn Raslan, dia menyatakan bahawa kitab yang ditinggalkan oleh Imam Abu Daud ada yang dicetak dan ada yang tertulis tapi mereka tidak menjumpainya. Maknanya Imam Abu Daud mendakwa kitab-kitab tersebut ataupun guru anak-anak muridnya, tetapi sesuatu yang disebut sebagai mafqudah. Baik, tadi sudah sebutkan antara kitabnya adalah Sunan yang terkenal yang kita sebut bila sebut Imam Abu Daud adalah Sunan Abu Daud yang merupakan ranking yang ketiga dalam ketinggian bidang ilmu hadis, dan kita akan menjumpa lebih kurang ada 8 kitab yang lain yang sebenarnya yang besar yang kita boleh baca, kita boleh tatap hasil tulisan tangan tersebut. Baik, merujuk kepada soalan daripada Jura Azlin Sufyan ya, yang bertanya tentang Imam Abu Daud pernah meriwayatkan satu hadis berkenaan seorang yang berilmu tetapi menyembunyikan ilmu tersebut. Baik, ya, kita akan, kalau kita tengok dalam hadis, kita akan jumpa bila kita tengok senarai apa yang ditinggalkan oleh Imam Abu Daud, memang ada hadis dan kita akan jumpa hadis yang sama dalam Sahih Bukhari ya, kita akan jumpa dalam Sahih Muslim dan begitu banyak. Dan kita jumpa dalam Al-Quranul Karim ya, bagaimana betapa tegahan ataupun ancaman Allah. Dan sebab itulah kita disuruh selalu membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ya. Kalau kita lihat, Allah mengajarkan kepada kita ya, sebab hidayah ini wahadainahun najadain, kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Satu jalan baik untuk kita ikut, jalan yang tak baik untuk kita hindari. Dan kita praktikkan sebagai praktik amali kita. Setiap hari kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. Siapa jalan lurus tersebut? Jalan orang yang engkau telah berikan nikmat ke atas mereka. Dan kemudian kita tak hanya sebut hanya nak jalan orang baik, tetapi kami kena sebut pada Allah jalan orang yang tak baik. Dan Allah sebut jalan orang tak baik itu kepada dua sifat yang paling utama. Yang pertama disebut sebagai al-maghdub, maghdub. Yang kedua disebut dhalin. Saya nak menjawab soalan Jura Azlin. Baik, kerana apakah sifat yang menonjol pada al-maghdub dan apakah sifat yang menonjol pada ad-dhalin menurut ulama tafsir? Al-maghdub adalah merujuk kepada karakter dan sifat orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi, sifat paling besar adalah mereka itu berilmu, mereka menyembunyikan ilmu, mereka mengubah ilmu mengikut kehendak mereka, dan mereka itu adalah orang yang mencabuli ilmu, penyelewengan terhadap ilmu. Jadi kalau kita katakan bahawa satu hadis tersebut, ya hadis tersebut kita kena bongkar begitu banyak, tetapi dalam amali harian kita dah Allah minta jangan aku tergolong dalam golongan orang yang ada ilmu.
Hari-hari menonton tanyalah ustaz, masya-Allah. Kalau kita tanya para penonton kita yang memang follow kita sentiasa ni, masya-Allah. Dah grad dah combo dah. Dah grad, dah combo, dah master, dah mungkin PhD dah agaknya. Kan? Kan? Dan maknanya kita berilmu. Tetapi al-maghdub adalah orang yang berilmu tetapi mereka adalah orang yang menyembunyikan ilmu. Mereka orang yang menggunakan ilmu ikut kehendak dan nafsu, kehendak ataupun nafsu sendiri, dan juga mencabuli ilmu tersebut. Orang yang dhalin adalah orang-orang yang memang daripada awal tersesat, tak ada ilmu yang betul. Jadi saya kira kalaulah Imam Abu Daud meletakkan hadis tersebut sebagai mensyarahkan, sebab kita tahu bahawa Al-Quran adalah sebaik-baik kalam dan hadis yang ada adalah menyokong Al-Quran, maka kita tahu bahawa pengajaran yang kita dapat, apa yang ditinggalkan kepada kita adalah, ya Allah, berilah kami ilmu ya Allah, ya, kerana tanpa ilmu amalan kami akan sia-sia, ya. Dan kemudian janganlah kami jadi orang yang katm, disebut sebagai menyembunyikan, yang Allah kata al-jamahu, maka Allah akan berikan kepada mereka satu kekang yang akan dibuat daripada neraka dan dihumban dalam neraka jahanam, wal ayazubillah. Baik, bagaimana karakter Imam Abu Daud ketika menuntut ilmu yang boleh kita tanam kepada anak kita? Sekali lagi pada saya lah, ya, dia lebih baik kepada kita terlebih dahulu, ya. Sebab ilmu ini kita tahu dia mesti bermula dengan hormat pada ilmu. Orang yang tidak hormat pada ilmu, Allah takkan beri ilmu, sebab ilmu bukan milik manusia, bukan milik makhluk, ya, bukan milik, mungkin kalau kita pergi ke masjid, bukan milik ustaz yang mengajar, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita kena ajar pada anak kita adalah, kalau kita nak anak kita berilmu, dia mesti menjadi orang yang menghormati ilmu terlebih dahulu. Ramai orang nak ilmu tetapi dia tak ada sifat pertama menghormati ilmu. Sebab itu menghormati ilmu, ya, diajar oleh Jibril kepada Nabi. Dalam hadis yang terkenal dengan hadis Jibril, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bagaimana Jibril datang kepada Nabi SAW, kata Sayyidina Umar, idza tala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu shawri sa'ar la yura alaihi athru safar la ya'rifuhu minna ahad, ya, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi fa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi fa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nak bagi tahu kepada kita bahawa ilmu itu kamu tak akan dapat kalau kamu tidak menghormati ilmu. Sebab ilmu dalam banyak gambaran memberitahu bahawa ilmu, kalau kita tak dapat ilmu, maka kita akan menjadi unta yang memikul kitab tetapi tak ada satu baris pun ilmu yang masuk dalam kepala unta. Ya, kita tengok, oh hebatnya, kan? Kadang-kadang tak lagak dia nak angkat sebab banyak kitab ulama di atas belakang dia, kan? Tapi cuba tanya tuan baca satu matan kitab tersebut. Begitulah apabila manusia tidak menghormati ilmu. Sebab ilmu ini dia kena hormat terlebih dahulu. Orang yang tidak hormat ilmu, 20 tahun dia duduk dalam bidang ilmu, dia tak akan dapat ilmu. Sebab itulah untuk kita didik anak-anak kita, kita kena ajar anak-anak kita bagaimana menghormati. Dan disitulah datangnya kenapa kita menghormati para guru. Kita menghormati para guru. Dan di sini yang kadang-kadang terlepas cakap kita. Kita mengata guru kita yang kita hantar anak kita sekolah, kita mengutuk guru-guru kita, tanpa sedar sebenarnya kita sedang merosakkan mereka tentang perkara terpenting terhadap ilmu. Kita nak dia jadi seorang ilmuwan, tetapi kita sedang rosakkan perkara terpenting. Jadi pada saya lah, saya belajar apa yang kita dapat pelajari daripada sikap para ulama adalah mereka menghormati ilmu. Mereka akan tunduk kepada ilmu, sebab ilmu tanpa dihormati takkan didapati. Jadi kerana itu masya-Allah kita minta Allah beri ni. Sebab itulah orang kata adab dulu sebelum ilmu tu masuk, ya. Kalau tanpa adab kita tak akan dapat apa pun sebenarnya, walaupun duduk sebelah macam ni dalam majlis ilmu. Allahu akbar. Adab sebelum ilmu, itu yang lebih diutamakan. Insya-Allah banyak lagi akan kita kongsikan selepas ini. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan tiru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kembali kita dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali untuk kita meneruskan diskusi ataupun perbincangan topik tokoh hadis Imam Abu Daud rahimahullah.
Masya Allah, tabarakallah, satu gambaran kehebatan dan juga keindahan yang cukup luar biasa, sejarah agung yang dimiliki oleh seorang tokoh hadis yang namanya Imam Abu Dawud rahimahullah. Baik, Fadil Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita di Facebook, Intan Zurina Abdul Razak yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Ustaz, pada zaman itu, untuk merantau menuntut ilmu seperti Imam Abu Dawud rahimahullah, adakah memerlukan sokongan keuangan yang kukuh? Dan yang kedua, adakah mereka perlu membayar sebarang yuran kepada guru mereka? Dan yang ketiga, apakah kelayakan minimum yang perlu ada untuk menjadi murid kepada guru-guru yang masyhur itu? Terima kasih Ustaz atas pencerahan. 3 soalan yang diajukan oleh Intan Zurina Abdul Razak di Facebook, dan saya kira kena dengan situasi di zaman kita ini yang saya dapat beberapa maklumat lah. Ada beberapa sekolah ni guru dia melahirkan kekecewaan kerana ada ibu bapa yang lari tak bayar yuran anak. Jadi di mana nak lahirnya keberkatan di situ Ustaz? Sebab cikgu tu kata kalau tak boleh bayar, kita boleh bincang, kata jangan lari begitu saja. Jadi ini antara gambaran yang mungkin sebagai satu pedoman untuk kita Ustaz. Baik, Masya Allah ya. Dan Yanas dan Intan Zurina, penonton yang sama-sama nak belajar. Saya juga nak belajar, kita nak belajar daripada sosok yang namanya Imam Abu Dawud. Dari sudut kembara ilmunya, Masya Allah, seorang yang memang boleh kita jadikan contoh. Seorang yang kembara ilmunya begitu hebat. Kalaulah terlebih dahulu sebelum kita bincangkan, kita biasa mendengar ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim tentang orang-orang yang beriman. Kata Allah, at-taibunal abidunal hamidunal saihuna ar-raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Daripada rantaian sifat orang beriman yang Allah minta kita beri gambaran tersebut, kita mendengar yang pertama adalah taibun. Kita kena menjadi orang yang sentiasa bertaubat. Abidun, sentiasa orang yang menjadi mengabdikan diri pada Allah. Hamidun, seorang yang sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah as-saihuna. Baik, dalam tafsir kita mendapati bahawa saih menurut kebanyakan daripada ulama dia adalah merujuk sifat berpuasanya seseorang. Ya, sifat berpuasanya seseorang. Namun kalau kita mendapati ada sebahagian daripada tabi'in yang mengatakan bahawa sehingga mereka membincangkan kalimat saihun itu diberikan makna bahawa sebab pada makna asal saih adalah orang yang merantau dan berjalan untuk menuntut ilmu. Sehingga begitu banyak para ulama yang mengarang contoh-contoh di hadapan mata yang ada dalam sejarah bagaimana tekunnya para ulama. Maknanya seolah-olah ilmu yang hari ini kita baca dalam Sunan Abu Dawud, kita baca dalam Sahih Bukhari, kalau kita baca pada Sahih Muslim, tetapi mereka tak ada karakter saih pada makna lughah yang asal, maka kita tak akan dapat menjumpai bagaimana Imam Abu Dawud menjumpai sehingga 460 guru untuk didapat hadis daripada para ulama tersebut. Maknanya sifat yang mesti ada pada kita ya adalah mengembara untuk mencari ilmu. Mengembara untuk mencari ilmu. Dan kerana itu sifat ini kena minta doa lah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pengembaraan ilmu kita pada hari ini bukan hanya mengembara jasad di akhir zaman ni kan. Kita boleh mengembara insya-Allah ke kelas sana, ke kelas sini. Tetapi mungkin kelas tak kita masuk, tapi mengembara kepada ruang-ruang mungkin bisnes dan segala macam. Tak salah. Tetapi kadang-kadang pengembaraan terhadap yang utama kita lepaskan ya. Sebab hari ini kita dah boleh, orang kata dunia di hujung jari. Di hujung jari kita boleh pergi ke Morocco untuk mencari ilmu dan guru di sana. Kita boleh pergi ke Azhar untuk tengok guru Syekh Usamah Azhari mengajar di sana. Secara live kita boleh belajar daripada dia sebagai contoh. Maknanya kita saih dalam konteks ya lain daripada konteks asal yang bermaksud berpuasa tadi. Jadi sebab itulah saya kira kita ambil semangat ini, kita ambil Imam Abu Dawud sebagai pembakar semangat kita bahawa ilmu takkan kita dapat melainkan pertama mesti kita itu keluar mencari ilmu. Dan kalau Intan bertanya tentang yang kedua tadi,
adakah memerlukan sokongan keuangan. Dan ini yang disebut dalam syair Imam Asy-Syafi'i. Tiba-tiba pagi ni mungkin kerana daya anas kita belum sarapan agaknya ya. Biasanya syair tu saya suka bacakan, tetapi tak datang sekejap dalam kepala saya. Syair Imam Syafi'i tentang orang yang menuntut ilmu, diberi pedoman. Dan salah satu daripadanya adalah kena mengeluarkan harta dan duit untuk kita dapat ilmu. Ya, tu yang Anas sebutkan tadi, kita nak anak kita jadi hafiz, tetapi masya-Allah duit untuk hafiz tersebut kita tak bagi. Jadi rupanya tanpa sedar kita selamatlah sebab sekolah tu tak bertindak keras, tak halau keluar anak kita. Tetapi berkat rezeki kita Allah tutup di banyak pintu-pintu rezeki daripada kita. Cuba bayang kalau kita nak anak kita belajar hafiz. Bukan hanya hafiz, tak kiralah belajar apa pun ya. Saya tak nak mengecilkan ilmu Islam ni hanya pada hafiz. Kerana Imam Al-Ghazali sendiri bila dia menceritakan tentang aulawiyat, dia menceritakan bahawa ilmu tak kiralah mungkin ilmu dalam ilmu undang-undang yang kita minta anak kita belajar, ilmu bisnes apapun, maka kita kena keluarkan perbelanjaan. Dan perbelanjaan itulah sebenarnya sebab bila kita keluar, Allah pulang balik dalam rezeki kita yang melimpah ruah ya. Dan apakah mereka perlu membayar sebagai yuran kepada guru-guru mereka? Kebanyakan di zaman dahulu pemerintah itu membiaya para guru-guru di jami'-jami' mereka. Namun begitu, pastinya biasanya ayah-ayah yang mengantarkan anak, mereka juga ada, pasti mereka tahu tentang berkatnya duit apabila mereka keluarkan untuk rezeki, untuk ilmu, maka rezeki mereka bertambah. Yakinlah, sebab dalam agama terpenting adalah ilmu yang bermanfaat. Bila kita infakkan untuk ilmu, maka rezeki yang sedang ada pada kita tanpa sedar datang daripada penjuru yang kita tak tahu, min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib, daripada sumber yang kita jangka dan duga, tetapi akan datang sebenarnya peruntukan yang kita tak duga sama sekali. Bagi siapa? Bagi orang yang rupanya dia faham kita infak untuk ilmu datang daripada sumber rezeki yang banyak, insya-Allah. Allahu akbar. Baik, kelayakan. Saya kira kelayakan minimum yang biasa ada pada murid adalah sifat murid itu sendiri. Sebab murid, kenapa dinamakan murid? Ya, kenapa dinamakan murid? Mungkin saya tak pasti kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut student. Saya tak mendalami sebagai mungkin contoh apa maksud student itu. Tetapi murid bermaksud adalah orang yang mahu dan berkehendak. Seorang hanya dapat ilmu bila dia mahu dan berkehendak. Berhajat ya, daripada kalimah arada. Jadi seorang murid ya, apakah kelayakan untuk kita dengan ilmu? Sejauh mana dia berkehendak. Bila dia berkehendak, maka pada ketika itu Allah beri jalan, dan bila Allah beri jalan, maka Allah beri ilmu kepada dia. So pada kita juga semua benda yang sama, selagi mana ada murid dalam hati. Sebab tidak semua Allah bagi hidayah murid dalam hati. Sebab ada orang dia kata, apa sembang banyak kat masjid ni kan, aku alim lama dah, ngaji dulu kat universiti kan, dan yang ngaji datang tu pula Allah Da'i Anas contohnya kan, dia contoh lah. Sedangkan ilmu Allah tu luas. Kita tahu hak ni satu, kita mungkin tahu 1 juta, yang kita tak tahu 10 bilion kan? Mungkin seorang yang datang mungkin muda orangnya, tetapi ada ilmu yang kita tak Allah beri, dan kita menjadi seorang murid. Sebab tu saya paling takut, masya-Allah, Allah berhentikan rasa dalam hati kita untuk belajar. Sebab bila kita berhenti untuk belajar, Allah berhenti untuk memberi, dan bila Allah beri untuk memberi, maka apa yang ada dalam hidup, seandainya, sebab Nabi menyebutkan tentang tidak ada berkat bagiku pada hari yang terbit matahari dan tenggelam, andainya tidak bertambah padaku ilmu. Jadi bertambah ilmu kena ada dengan kita itu menjadi seorang murid terlebih dahulu. Ini saya kira persiapan asas yang kita harap Allah berikan dan teruskan kepada kita, terutama kepada para pencinta rancangan Tanyalah Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Para penonton Tanyalah Ustaz, semestinya setelah sekian lama bersama dengan kita dalam rancangan ini Ustaz, banyak ilmu yang telah pun dipelajari, dan bila sebut tentang tokoh hadis, kita membicarakan dengan nama-nama tokoh yang cukup banyak. Imam Bukhari telah bicarakan, Imam Muslim, dan hari ini Imam Abu Daud rahimahullah. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan juga kekuatan kepada kita untuk kita mencontohi akhlak dan juga peribadi dan kecintaan beliau kepada ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. Al-Fadhil Ustaz, banyak lagi sebenarnya akan kita kongsikan. Namun selepas ini, kerana di TV3 kita akan tamat siaran dan kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus kekal setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini.
Alhamdulillah. Terima kasih atas tontonan anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Dan alhamdulillah syukur kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali untuk kita meneruskan perbincangan topik kita pada pagi ini, iaitu tokoh hadis Imam Abu Dawud rahimahullah. Dan Fadhil Ustaz, banyak yang telah pun kita bicarakan, kita bincangkan, kita jawab soalan daripada sahabat-sahabat kita. Anda boleh terus hantarkan soalan anda, kemusykilan anda menerusi ruangan komen ataupun di poster di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, dan ataupun paling mudah anda boleh terus hubungi kami menerusi talian ya, bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, anda tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, Imam Abu Dawud rahimahullah. Untuk soalan yang berikutnya Ustaz, kita ada sahabat di Facebook Nur Dahlia Biru yang bertanya, sejak usia berapakah Imam Abu Dawud rahimahullah berkecimpung di dalam bidang hadis? Dan yang kedua, mengapakah beliau bersetuju apabila diminta oleh Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq agar beliau menetap di Basrah? Dan yang ketiga, Imam Abu Dawud dikatakan mempunyai falsafah tersendiri dalam berpakaian. Mengapakah beliau memakai pakaian dengan salah satu lengan bajunya lebar dan satunya lagi sempit? Apakah tujuan dan juga hikmah ataupun simbolik kepada pakaian tersebut dan kebaikan di sebaliknya Ustaz? Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Baik, Dayan Anas, terima kasih. Jumpa lagi ya. Ya. Dan penonton yang bersama, Nur Dahlia Biru. Baik, Dayan Anas tolong saya sebab banyak soalan panjang, tu. Ustaz. Okay. Baik, sejak usia berapakah? Tadi kita katakan bahawa sejak sebenarnya daripada kecil, ketika dia Sijistan, kerana keluarganya adalah di kalangan para ulama, maka dia belajar daripada kecil, dan 18 tahun dia mula melakukan lebih daripada biasa. Dia membuat ekstra dengan dia melakukan rehlah, yang kita katakan satu rehlah yang sehingga mana-mana saja bumi di sana adanya ilmu, maka dia akan jejak dan pijak. Itulah Imam Abu Dawud, dan masih lagi berumur seorang yang seorang orang kata remaja, seorang yang baru berumur belasan tahun, 18 tahun, dan semangat itu terus dibawa sampailah kepada tarikh kewafatan ataupun kematian beliau. Kemudian, dan yang penting juga bila kita dengar maklumat tersebut, ya Allah, tolonglah doa pada Allah, wahai Allah, kekalkanlah hidayah untuk kami sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan. Jangan ya Allah masukkan kami sifat qanaah terhadap ilmu. Sebab qanaah terhadap harta itu baik, tetapi qanaah terhadap ilmu dan kebaikan itu mazmumah, buruk ya. Tak nak belajar, tak nak dengar, itu merupakan mazmumah yang akan mematikan potensi seseorang yang berpotensi. Sebab manusia lahir dengan potensi ingin tahu. Sebab tu kita tengok anak kecil kita kan, duk tanya soalan. Sebab itulah fitrah manusia sebenarnya. Tetapi akan datang satu masa kita membantutkan fitrah tersebut dan kita tak nak lagi tanya, akal kita tak nak lagi memasukkan ilmu. Hari itu sebenarnya hari itulah hari kematian seseorang, kata ulama. Baik, kemudian mengapa Imam Abu Dawud bersetuju apabila diminta oleh Amir Abu Ahmad Al-Muwaffaq agar beliau menetap di Basrah, sehingga kemudian Imam Abu Dawud dikenal sebagai seorang ulama Basrah. Baik, dalam perjalanan ilmu dan kemudian ketika usia dah merangkak ke 70 tahun, maka Imam Abu Dawud ditawarkan pada ketika itu untuk menetap di Basrah di atas alasan supaya ilmu dapat dikembangkan. Sebab Basrah satu masa sebelum fitnah disebut fitnatuz zanj, ya, yang menyebabkan ketika itu berlakunya sesuatu fitnah kepada kota Basrah yang menyebabkan orang lari meninggalkan kota Basrah. Maka pada ketika itu Imam Abu Dawud ditawarkan sebagai penarik kepada ilmu. Dan saya kira sebab Imam Abu Dawud sebab ingin supaya sentiasa menghidupkan Islam, ya, menghidupkan agama. Kalau kita tengok dalam hadis, dan ini kita pegang sama-sama insya-Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Duruqutni, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam kana bainahu wa bainan nabiyyin darajatun wahidatun yaumal qiyamah. Barang siapa yang ni, kita nak cerita bukan Imam Abu Dawud ni, tapi kita yang andai datang bertemu padanya kematian,
manja'ahul maut, datang kepadanya kematian, wa huwa yatlubul ilma, dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu. Ya, mungkin dia tengah duduk mengaji, tengah dengar, tanyalah ustaz, ja'ahul mautu, ya, mana tahu datang baginya kematian sedang dia menuntut ilmu. Tetapi Nabi menyebutkan satu perkataan adalah menuntut ilmu liyuhyiya bihil Islam. Tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk menghidupkan Islam dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat. Makin besar peranan kita, makin besarlah kita nak hidupkan Islam di mana peranan kita ada. Maka itu tujuan kita menuntut ilmu. Maka kalau itu tujuan, kata Nabi SAW, antara dia dan Nabi pada hari kiamat dalam syurga pada darjat yang sama. Allah. Maknanya nak bagi tahu pada kita bahawa kalaulah Imam Abu Dawud ditawarkan liyuhyiya bihil Islam, stay kat Basrah. Dengan sebab itu kamu akan dapat mengembangkan ilmu, dapat menyemarakkan Islam, maka dia setuju. Kenapa? Sebab nak mengimarahkan agama dengan ilmu dan menghidupkan amalan Islam. Maka sebab itulah Imam Abu Dawud bukan kerana tawaran dan imbuhan, tetapi kerana ketekunan kepada cintanya pada ilmu. Orang yang hidup sezaman dengan dia, yang sedang memburu ilmu, membina istana pada masa tu, namanya sampai hari ini orang tak pernah sebut pun. Tetapi Imam Abu Dawud yang hidupnya untuk menghidupkan ilmu, menghidupkan agama, sampai walaupun setelah 1200 tahun namanya masih disebut. Baik, dan mungkin yang akhir daripada Nur Dahlia, mungkin Nur Dahlia ni dia memang peminat fashion. Ya, mungkin menarik perhatian dia adalah bagaimana kenapa tiba-tiba Imam Abu Dawud kita mendapati bahawa lengannya satu besar dan satu kecil. Falsafah di sebalik pakaian. Apa falsafah di sebalik pakaian itu? Mungkin designer-designer sedang berfikir sekarang ni kan, nak buat design yang sama, sebab biasanya kita buat dalam bentuk scale kan, sama belah sini, sama belah sini, ya, warna sama dan segala macam. Pesak dia. Pesak. Ni macam pakar dah ni. Dai Anas. Baik, sebenarnya ya, dikatakan bahawa Imam Abu Dawud, ya, sebab jubah itu besar untuk membawa kitab. Maka di sebalik itu adalah sifat warak seseorang. Sifat warak ataupun sifat zuhud seseorang. Dan tahulah kita bahawa ulama terdahulu, orang bukan kagum mereka semata-mata terhadap ilmu yang ada dalam dada mereka, tetapi akhlak yang terbit daripada hati mereka dan akhlak yang terpancar pada seluruh perlakuan dan tingkah laku mereka. Dan inilah mungkin para ilmuwan, kita harap apa yang Imam Abu Dawud tonjolkan ada pada kita semua. Maka Imam Abu Dawud sebenarnya dia, orang kata, sebab di sebelah lagi dia tak perlu besarkan, sebab keperluan dia hanya katalah contoh sebelah kanan untuk dibesarkan, untuk diletakkan kitab tersebut sebagai contoh. Tidak ada keperluan belah kiri. Maka kerana waraknya, sebab kita tahu antara perkara yang akan ditanya banyak terhadap manusia pada hari kiamat, ya, kita dengar, biasa mendengar, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an khamsin. Manusia tak akan berganjak telapak kakinya di hadapan Allah pada hari kiamat melainkan ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama tentang ilmihi, ya, tentang ansyababihi, tentang muda dia, ke mana kau habiskan, maknanya sebelum 40 tahun kau habis kat mana, itu soalan khusus dari Allah. Ansyababihi fima afnah wa an umrihi fima afnah wa ansyababihi fima ablah. Umur kat mana habis, masa muda mana kat habis. Tetapi bila soal harta, Allah tanya 2 soalan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Daripada mana kau dapat? Sumber. Kita akan jawab depan Allah setiap sen yang kita dapat di dunia ini, dan kita kena cakap depan mahkamah Allah. Wahai Allah, saya dapat 10 sen, saya belanjakan untuk ini. Saya dapat RM10, saya dapat 100, saya dapat 1000, saya dapat 10,000. Dan kita kena jawab satu sen itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita infak untuk baju, menurut Imam Abu Dawud, maka dia tak nak nanti kalau Allah tanya, kenapa kamu tidak perlu besarkan tangan belah kiri, tetapi kamu besarkan sedangkan dia tidak berfungsi untuk kamu, maka nak membayangkan kepada kita betapa waraknya. Warak ni maksudnya betapa menjaganya soal-soal syubhah, ya, agar nanti dia selamat dengan Allah di hari akhirat. Dan inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, hanya senya yang benar-benar takut pada Allah di kalangan hamba adalah golongan para ulama, ya, ulama macam Abu Dawud, Imam Abu Dawud inilah yang kita harap, ya Allah,
berikanlah kepada para ilmuwan kami dan kami belajar daripada mereka insya-Allah. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara, mari kita redakan seketika untuk siaran kita pada pagi ini dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjeda seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Ayuh kita teruskan berselawat ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda di akhirat kelak. Amin insya-Allah. Dan alhamdulillah kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali untuk kita meneruskan di minit-minit akhir ni Ustaz. Tajuknya masih lagi kita membicarakan tentang tokoh hadis Imam Abu Dawud rahimahullah. Baik, kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya, iaitu Ustaz Ziyatul Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah semua hadis yang diriwayatkan merupakan hadis sahih? Ada pembacaan mengatakan juga ada hadis yang lemah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Itu soalan pertama Ustaz. Dan yang kedua, bagaimanakah jika kita tidak mengetahui kesahihan hadis tersebut, sama ada sahih ataupun lemah? Apakah menjadikan satu kesalahan jika kita menyebarkan sesuatu hadis yang tidak tahu kesahihannya lagi sehingga menyebabkan kekeliruan terhadap masyarakat? Mohon pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan saya tertarik untuk soalan yang kedua ni Ustaz, kerana terkadang apabila kita sibuk menilai sesuatu hadis sehingga ada yang sampai satu tahap itu memalsukan hadis yang dhaif. Ini juga satu kesalahan dalam menilai hadis. Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, Masya Allah. Sekali lagi Dayang Anas dan juga Syah Ziyatul Siddiq ya, dan rakan-rakan penonton yang masih setia sampai ke penghujung. Nampaknya kita berada pada blok-blok akhir dalam rancangan Tanya Ustaz untuk hari ini kan. Dan soal ini saya kira beberapa soalan yang agak kritikal untuk kita cuma renung dengan suluhan ilmu yang sebenar. Para ulama hadis ya, para ulama hadis sebagai contoh Imam Abu Dawud yang kita jadikan sebagai contoh kita pada perbincangan pada hari ini, untuk beliau menulis Sunan Abu Dawud yang di dalamnya terdapat 4,800 hadis. Allah. Maka Imam Abu Dawud menyatakan bahawa aku mendapat ataupun aku ada ataupun aku menghafaz atau aku memelihara 500,000 hadis. Maknanya Imam Abu Dawud dia ada 500,000 hadis yang ada pada dia. Kemudian sebab hadis tersebut bukan maksud hadis, maksudnya dari sudut matan. Tetapi kadang-kadang satu matan ada 20 jalan ya. Allah. Mungkin satu matan ada berbelas-belas dia punya sanad-sanad dia. Jadi dia dirangkumkan dalam perkataan dia sebagai menjawab soalan daripada penduduk Mekah nak bertanya pada dia, bagaimana metod engkau menghimpunkan sunan ini? Mungkin tak sama dengan sunan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, maka Imam Abu Dawud menyatakan bahawa daripada sebanyak itu maka aku letakkan dalam Sunan Abu Dawud ini hadis-hadis yang aku sebab ketika dia ingat ya, sahih atau tak sahihnya hadis itu bukan kata Nabi. Bukan Nabi kata hadis ni sahih, hadis ni tak sahih. Ya. Dia adalah perkataan Nabi yang dinilai oleh ulama dengan ijtihad mereka terhadap sama ada pada hadis tersebut dan orang yang membawa hadis tersebut. Itulah yang menentukan status hadis tersebut. Ya, baik. Maka Imam Abu Dawud nak cerita daripada 500,000, aku boleh bawa begitu banyak, tetapi aku menyaring sehingga 480,000, dan dia menyatakan bahawa dalamnya sahih, dalamnya menyerupai sahih, dalamnya mendekati sahih. Dan seandainya dalamnya ada terdapat di sana adanya
hadis-hadis yang kelihatan dhaif, yang bukan ditolak oleh semua ulama tetapi ada dhaif, maka aku akan jelaskan hadis tersebut. Dan mana-mana hadis yang aku tidak jelaskan, kata dia, maka hadis tersebut kekal sebagai hadis yang soleh. Digunakan perkataan soleh, boleh diterima. Baik, jadi kita faham di sana bahawa Imam Abu Daud seperti pendapat kebanyakan ataupun menurut Imam Nawawi, kalau kita baca dia punya muqaddimah kitab Arba'un dia, Azkar dia, Riyadhus Salihin dia akan mengulang benda yang sama tentang apakah yang disepakati oleh para ulama hadis. Bahawa ulama hadis bersepakat bahawa sesuatu hadis yang diijtihadkan oleh seorang itu bahawa dia adalah dhaif, maka masih boleh dipakai, diamalkan. Pada tempat-tempat tertentu, ya. Pada tempat-tempat contohnya hadis tersebut kelihatan dhaif, tetapi ada dalam kitab, kerana dia dia bukanlah nak menghujah, tetapi sebagai tambahan pada hujah yang telah ada pada ketika itu. Jadi di sini memberi gambaran kepada kita bahawa Imam Abu Dawud nak bagi tahu kepada dia, sebab tu para ulama kemudian di belakang hari menceritakan bahawa betapa alimnya Imam Abu Daud dalam satu cabang ilmu hadis tentang jarah dan ta'dil. Maknanya kalau seorang itu kita letak Imam Abu Daud, kalau kita sebut nama seorang lah, kita katakan, kita sebut contohnya sebagai, katalah contohnya Yahya ibn Ma'in. Kita rasa kita sebut nama tu dalam sama, kan? Tetapi bagi Imam Abu Daud dengan kepakaran ilmu jarah dan ta'dil yang dia ada, maka setiap ulama itu pada dia, maknanya setiap lelaki yang membawa hadis tersebut ialah, kita kata, ialah dia boleh letak di bawah under the sun. Dia boleh letak dengan jelas dan dia boleh ceritakan. Sebab tu kalau dia letak sesuatu hadis itu kelihatannya dhaif, maka dia akan terangkan kenapa sampai tahapnya dhaif dan kenapa dia letak juga di sana. Maknanya sebab ulama macam kata Da'i Anas tadi, sebab mereka takut. Sebab bila Nabi kata barang siapa berdusta di atas nama aku, maka sediakan tempatnya dalam neraka. Dan ulama memahami dia adalah bukan hanya kita kata, oh ini adalah hadis Nabi, termasuk juga tiba-tiba dia adalah hadis Nabi dan kita pandai-pandai kata no, ini bukan hadis Nabi. Maka ulama sangat menjaga perkara ini. Dia tak nak nanti didakwa di hadapan Allah yang rupanya memang hadis Nabi, tetapi ijtihad dia kata ini bukan hadis Nabi. Sebab itulah Imam Abu Daud dia buat penelitian. Sebab kalau kita membaca perkataan-perkataan ulama ni kerja mereka adalah nak menyelamatkan hadis. Menyelamatkan hadis bermaksud memastikan jangan ada yang bukan hadis tapi kita katakan hadis, tetapi yang juga adalah menjaga jangan rupanya hadis tetapi kita kata bukan hadis. Kedua-duanya orang ini adalah tempatnya dalam neraka Jahannam. Jadi sebab tu masya-Allah, ya, kita dapati bahawa ketelitian yang ada pada Imam Abu Dawud, dan sebab itulah kalau kita buka kitab apa tentang mungkin Sahih Bukhari saja, itu pun akan ada orang membincangkannya tentang oh dia hadis ini rupanya tak sampai kepada marfu' sebagai contoh. Maknanya tergelincir daripada sahih yang diterima sebagai contoh hatta pada Sahih Bukhari. Namun itu semua pada saya adalah perbahasan para ulama, bukan perbahasan orang awam. Kita mendapati bahawa bagaimana Ibn Jauzi menegur beberapa hadis yang ada dalam kitab Abu Dawud. Dan kemudian Imam Suyuti mengatakan bahawa daripada 480,000 hadis tersebut, maka ada beberapa tersebut sedikit pun tidak menggogah kekuatan dan keupayaan kitab Sunan Abu Daud. Kita yang mungkin tak faham ni, tengok bila orang komen Abu Daud, ni Abu Daud, bukan Bukhari. Bukan Bukhari. Dan bukan Bukhari pula di komen, Bukhari pun manusia juga, kan? Sedangkan kita tak tahu bagaimana mereka tampil dengan warak mereka, dengan takutnya pada Allah, dengan betapa bertanggungjawabnya mereka terhadap ilmu yang tak boleh kita bandingkan dengan kita pada hari ini, dan saya yakin tak boleh dibandingkan juga dengan mana-mana ulama yang ada pada hari ini untuk dibandingkan dengan keilmuan contohnya Imam Abu Daud yang kita bincangkan pada hari ini. Allahu Akbar. Kegairahan seseorang untuk menjadi penilai hadis itu perlu dilakukan dengan berhati-hati, Ustaz, dengan disiplin ilmu yang sangat ketat dan juga dengan amanah yang sangat besar, Ustaz. Jadi takut-takut kita terjatuh ke dalam orang yang memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun ianya adalah dhaif. Inilah perlu dengan jalan berhati-hati dan jalan berilmu. Jadi jazakallahu khair kepada Ustaz, mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diriwayatkan Abu Dawud
membahagikan kitab sunannya kepada beberapa kitab, dan setiap kitab itu dibahagi pula ke dalam beberapa bab. Berapakah jumlah kitab hadis Imam Abu Daud rahimahullah sebenarnya, Ustaz? Baik, terima kasih soalan akhir ya. Nasib baik Cik Faizal kemukakan soalan ini, sehingga mungkin saya terlupa menyebut sepanjang kita bersama tadi bahawa apakah kelebihan sebenarnya yang dilihat oleh ulama terhadap Sunan Abu Daud, sehingga ada pada satu sisi dia kelihatan lebih bagus daripada contohnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sendiri. Kelebihan dari sudut kelebihan ya, sebab kelebihan kita tak dapat nafi, rankingnya adalah paling tinggi dari sudut penilaian terhadap hadis. Namun kenapa Imam Abu Daud begitu tinggi? Sebab Imam Abu Daud mengarang kitab dan bab berdasarkan bidang ilmu fiqh. Saya ulang sekali lagi. Kelebihan Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud adalah dia menyusun kitabnya dalam keperluan bidang ilmu fiqh. Jadi sebab itu maka sebab kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari dicampurkan semua apa saja daripada hadis Nabi dalam bab dan kitabnya yang tersendiri, tetapi Imam Abu Daud dia menyusun terlebih dahulu, sehingga kata Imam Al-Ghazali, sebab Imam Al-Ghazali seorang yang alim dalam bidang usul fiqh, dia berkata bahawa seandainya seseorang mujtahid hazam memahami benar-benar kitab daripada kitab Imam Abu Daud, sudah cukup melayakkan dia menjadi seorang mujtahid. Maknanya mengaji kitab hadis tetapi lahir seorang mujtahid. Tidak berlaku pada kitab hadis yang lain. Kitab hadis yang lain kita akan memahami hadis semata-mata kita perlu pinjam ulama fiqh untuk memahami hadis tersebut. Jadi bagi memenuhi keperluan daripada soalan Cik Faizal, maka benar daripada kitab yang namanya Sunan Abu Daud, maka dipecahkan ikut bab dalam bidang ilmu fiqh, terbagi kepada 38 bab dan maaf saya kitab, dan semuanya atas tajuk-tajuk fiqh. Dimulakan dengan taharah, dimulakan dengan solat, ya, seperti macam kita belajar kitab fiqh, kita buka Fathul Qarib, kita buka Iqna, pertama sekali babut taharah al-miyahul lati yajuzu tathuru biha sab'u miyahin, contohnya kan. Begitulah sebenarnya susunan dia tu. Maka dia akan susun babnya, dan kemudian ada begitu banyak bab, sehingga saya kira kalau saya catatkan di sini, sehingga ada 1871 bab. Ya, 1871 bab daripada 35 atau 38 kitab-kitab tersebut, maka dipecah lagi bab-bab, maknanya dirincikan lagi sehingga 1871 untuk memuatkan 4800 kitab ataupun hadis yang kita katakan tadi. InsyaAllah. Jadi nak jadi mujtahid kena khatam lah Ustaz. InsyaAllah. Kalau bukan jalan yang mudah, memerlukan mujahadah yang besar. Dan Fadil Ustaz, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan sedar tak sedar, para penonton, tanyalah Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan ataupun siaran pada pagi ini. Dan untuk rumusan keseluruhan pelantikan mungkin 3 pengajaran hadis ataupun tokoh yang kita belajar pada hari ini, iaitu Imam Abu Daud. Fadil Ustaz. Baik, saya kira yang pertama, jadilah orang yang dahagakan ilmu seperti Imam Abu Daud. Jadilah orang yang sanggup mengorbankan diri untuk mengajarkan ilmu seperti Imam Abu Daud. Dan jadilah wara' dan ikhlas, beramanah terhadap ilmu seperti Abu Daud. Dan 3 perkara ini saya yakin kita akan menjadi orang yang akan berada di belakang saf Imam Abu Daud di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan seminit terakhir Ustaz, tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikanlah ya Allah rancangan tanyalah Ustaz hari ini ya Allah, waktu ini dan saat ini ya Allah, sebuah rancangan yang benar-benar Engkau beri rahmat pada kami ya Allah. Dan ya Allah, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Jadikanlah ya Allah berpisah kami nanti ya Allah, berpisah orang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa kami ya Allah. Ya Hanan, ya Manan, jadikanlah dan rezekikanlah yang menadah tangan saat ini ya Allah, namanya tertulis dalam daftar ahli syurga ya Allah. Jangan ada walau seorang di kalangan kami ya Allah yang namanya terpahat di pintu neraka jahanam. Ampunlah dan angkatlah darjat ayah dan ibu kami setinggi-tinggi darjat ya Allah di sisimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair sekali lagi kepada Fadil Ustaz Zur Ramli Muhammad Razali untuk kesudian bersama-sama dalam Tanya Ustaz.
Dan esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama, kita akan kembali bersama dengan moderator Da'i Aiman dan juga panel Ustaz Yaakob Yusra untuk topik Masjid 24 Jam Malarkan Sunnah Nabi, siaran yang ditaja khas oleh Madad. Jadi para penonton, saya kira cukup sekarang ini untuk kita kongsikan untuk siaran pada pagi ini. Ayuh kita sama-sama tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'afwa minkum.